Kata-kata manusia, dia tetap kata-kata manusia. Kalau dia beri pendapat atas ijtihad, dia boleh berubah mengikut kemaslahatan manusia itu sendiri. Buku yang kita belajar ni tuan-tuan, bukan Quran ya. Quran saja tuan-tuan tak boleh kata no. Dan ulama dengan sebab dia mengkritik, menegur dan memperbetulkan, hatta menyalahkan dalam setengah keadaan. Antara satu dengan yang lain. Dan sebab itu ilmu berkembang. Dalam setengah keadaan, ibadah dia lebih longgar berbanding muamalah atau adat tadi. Di mana ibadah, syarat sah dia cukup dengan berakal, cukup dengan memayyiz. Tapi kalau muamalah, tak cukup. Berakal tak cukup. Dia kena rasyid. Ya. Memayyiz tak cukup. Dia kena balik. Muamalah dia ketat, tuan-tuan. Ya. Apa beza berakal dengan rasyid? Kalau berakal, mana dia tidak gila. Tapi boleh jadi dia tidak cerdik. Sebab tu kalau muamalah, dia kena rasyid, dia kena cerdik. Ataupun istilah lain, dia panggil husnul tasarruf. Contoh kan, orang nak melakukan jual beli, atau apa-apa transaksi ada dalam muamalat. Berakal saja tak cukup, dia kena rasyid. Dia tahu cara menguruskan wang, itulah maksud husnul tasarruf. Kalau jenis ada bodoh-bodoh sikit, dia bukan gila, tapi jenis ada something wrong somewhere lah. Dia tak rasyid. Kalau dia buat urusan apa-apa transaksi, tidak sah. Dan harta pun tak boleh diserahkan kepadanya. Sebab tu Allah Ta'ala larang harta diserahkan kepada anak yatim, melainkan setelah dia tahu menguruskan wang itu. Dia beza buat ibadah. Ibadah dia longgar sikit. Akal cukup lah. Tapi harta tak. Muamalat lah terutamanya. Dia mesti rasyid. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Allah Ta'ala kata jangan kamu beri anak yatim harta-harta mereka. Kamu kena test dulu, dia ni rasyid atau tidak. Daripada situ ulama ambil. Allah Ta'ala sebutlah konteks anak yatim, beri harta pada mereka. Maka dikiaskan dalam semua hal kehartaan. Dan urusan transaksi ada, mesti dia rasyid. Mana dia tahu duit itu, dia boleh uruskan dengan baik. Sehingga dia tidak membelanjakannya pada hak yang tidak, pada perkara yang tidak baiklah. Jadi kena ada husnul tasarruf. Kena rasyid lah, mana kena cerdik. Ibadah asal tak gila sah, tapi muamalah tak boleh, dia kena rasyid. Bukan rasyid ni makna bijak, dia boleh fikir, dia waras. Ya, ada husnul tasarruf. Dia boleh uruskan dengan baiklah, ya. Satu lagi, ibadah cukup dengan memayyiz. Mana anak kita umur 3 tahun dia memayyiz, dia sah semayang. Kalau kita ajar dia boleh semayang, okey. Dia berpahala, kita pun berpahala. Pasal dah sah kan? Wuduk pun sama. Dan begitulah ibadah yang lain. Tapi kalau muamalah, harta ke bukan harta ke sebenarnya, tak cukup memayyiz. Dia kena balik. Ya. Jual beli budak-budak tidak balik. Tidak sah, termasuk mazhab Syafi'i. Tentu anak tuan-tuan pergi kedai tu, jual beli barang apa-apa. Tak sah tu. Nyanyi tuan. Anak kita pergi kantin macam mana nak dapat duit? Ya. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i dan sebagai mazhab yang lain macam Imam Ahmad, Hambali, dia tak membenarkan apa-apa urusan muamalah. Bukan harta saja, muamalah lain lah. Tak boleh. Mesti balik. Tak cukup saja memayyiz. Mesti rasyid. Atas ayat tadi ya. Tuan-tuan suruh anak tuan-tuan pergi beli kedai. Kalau tuan-tuan cakap kat dia, ambil RM2 ni pergi beli telur. Tak apa. Segelintir ulama atau sebahagian daripada mereka memberi keharusan jika kita bagi arahan kat dia. Wali benarkan, ambil RM2 ni pergi beli telur. Ambil RM2 ni pergi beli beras. Tak apa, pasal dia dah clear pergi beli tu kan. Tapi kalau kita bagi dia RM2, dia pun pergi kedai, dia boleh beli suka hati. Apa dia nak beli? Tak sah, tuan-tuan. Haram tu kalau ikut kan. Tuan-tuan kalau ambil mazhab Syafi'i bab ni, tuan-tuan buat benda haram hari-hari ya. Nanya kita tuan-tuan. Ya. Tapi pendapat kontemporer, walaupun budak tu tak balik, as long as dia memayyiz, sudah memadai. Dia tahu nilai duit. Budak sekarang tuan-tuan, umur 3 tahun, dia tahu duit RM5, RM10 tu. Advance kalau tak budak sekarang, kalau buat duit laju aja. Betul tak? Kadang-kadang setengah orang tu kan, dia pinjam duit dia. Dia pinjam duit anak dia. Hari-hari anak dia minta, Abah, bila nak bayar duit Aiman? Baru umur 4 tahun dah minta duit bapak suruh bayar hutang. Hari ni budak-budak buat duit advance tau. Jadi sesuai lah kan. Jangan ikut hak dulu-dulu, fatwa lama-lama. Saya kadang pening juga, duk ikut hak lama-lama. Betul tak? Ya? Cakap suruh saya baru-baru ni kan, ada seorang ustaz tu mai datang. Kita tahulah dia memang macam
tahu mazhab Syafi'i ke hebat lah kan, baca buku kena apa semua. Dia kata siapa-siapa hok tukar nama harta pada anak tu, rumah ke apa gitu gini, tak sebut pada anak, dia kata. Tak sah tau. Esok-esok kalau awak mati, awak kena faraid tu, tak boleh. Dia kata mesti sebut kat anak kita, ni harta abah hibah pada awak. Tak boleh kalau tak lafaz, dia kata. Tukar nama saja tak main . Sian jemaah. Boleh aja ya. Kalaulah jual beli yang melibatkan pertukaran pun tuan-tuan dah tak sebut lagi, apatah lagi pemberian satu pihak. Tuan-tuan tak sebut, lagi tak ada apa. Dan memang difatwakan di peringkat global pun, sedekah, hadiah, hibah tak perlu ucapkan. Cukup dengan bagi, dia terima, kalau kita tukar nama lebih-lebih lagi. Jadi jemaah apa pening? Jemaah tanya saya. Ustaz tadi ada Ustaz Seramah, dia kata mesti kalau hibah kan mesti lafaz. Kalau tak lafaz, cakap ke anak kita, aku hibah kamu ni, dan dia kena terima. Ijab kabul tu kena ada, dengan mulut. Kalau dah tukar nama boleh tak sah, jadi harta faraid. Kalau anak kita tak bagi faraid, haram, berdosa. Dulu memanglah saya kata betul, tapi tak tepat. Dulu memang, tapi sekarang tak lagi. Ucapan ni, sekarang ni dalam banyak hal dia, kadang-kadang dia tak beri kesan pada syarat. Zaman hari ni. Jadi jangan pakai kitab lama-lama. Dalam setengah keadaan kena tengok kitab barulah. Ya. Tengok fatwa semasa. Ya. Kebiasaannya ulama yang mana lebih memudahkan, iaitu diikuti. Ya. Kita jangan ikut fatwa macam kata-kata Allah dan Rasul. Kata-kata manusia, dia tetap kata-kata manusia. Kalau dia beri pendapat atas ijtihad, dia boleh berubah mengikut kemaslahatan manusia itu sendiri. Melainkan kalau Allah Ta'ala kata, Nabi kata, straight away, clear, baru tak boleh lawan. Sama juga ya, buku yang kita belajar ni tuan-tuan, bukan Quran ya. Ada kesilapan di sana sini, dan mungkin ada yang tidak tepat juga. Quran saja tuan-tuan tak boleh kata no. Other than Quran, tuan-tuan boleh kata no. Bukan saya aja, Imam Syafi'i aja. Innallaha lam yaj'al ala adimil ardi kitaban ashaha min kitabihi. Allah Ta'ala takkan jadikan di atas bumi satu buku seumpama bukunya Al-Quran. Quran saja Imam Syafi'i kata tak boleh tolak walau satu huruf. Tapi buku-buku yang lain, it is open. Terbuka kepada kesilapan di sana sini dan boleh diperbetulkan oleh siapa saja. Dan ulama dengan sebab dia mengkritik, menegur dan memperbetulkan, hatta menyalahkan dalam setengah keadaan antara satu dengan yang lain. Dan sebab itu ilmu berkembang. Tapi dia tak hantam antara satu dengan yang lain, dia tegur, ni salah, ni tak betul, ni salah, ni tak betul. Jadi kita nak faham juga. Ya. Dan dalam setengah keadaan kita jangan cepatlah menyalahkan itu, menyalahkan ini, melainkan ya.